Hana nak bercerita tentang sesuatu yang dia teringat. Dekat fact budak medik, sebenarnya we have our own bilik mayat tau. Mula aku menghadap dinding masa aku berkali badan. I saw her looking at the window. Maksudnya she was in my room tapi dia menghadap window. Urban legend yang berlega dekat menara tu, dulu ada seorang staff mati bunuh diri tau kat situ. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya, Hizman Huzi dan juga Hanan yang masih lagi bersama dengan saya untuk siri Uncle Sister. Yelah, siapa lagi kan kalau bukan Hanan. Hanan nak bercerita tentang sesuatu yang dia teringat. Kita orang ada macam slot sendiri dekat Clubhouse. Tahu kan Clubhouse? Okay. Clubhouse tu adalah tempat di mana kita boleh bercakap secara live tapi keluar suara saja. Dan dekat situ ada CV Uncle Sister, kita orang akan berbual live jugalah. Type je nama Hiz, nama Hanan dekat situ, nanti keluarlah kita orang dekat bawah tu Uncle Sister follow. Okay, tanpa membuang masa, Hiz akan terus beri kepada Hanan. Okay, so hari tu kita buat room cerita hantu universiti lah, which is my university dulu. Benda ni trigger lah dua peristiwa yang bagi I agak epic lah. So yang pertama, aku go with less scary lah. Yang kedua tu dia macam lagi mind blown. Dulu dekat uni I, library 24 jam tau, student punya library. I always spend my time buat assignment, study dekat library yang ni semua malam. Dan malam tu memang tak ramai orang lah student, tapi masih ada. So ada this one night, I dah macam malas nak study. I pergi dekat literature punya rak. I pergi baca buku lah. I tengok buku kan. Lepas tu I saw this one girl, dia dekat rak yang sama. Dia baca buku Khalil Gibran tau. Aku macam, oh okey lah, orang baca buku Khalil Gibran ni aku impress lah. Aku macam, oh okey. Lepas tu dia senyum kat I. Dia macam tegur I. Dia macam tegur, and then macam kita sembang lah. Kita sembang pasal macam, oh fact mana? Oh macam I budak journalism. Apparently dia budak medik tau. Okay, at this point masa zaman I, dekat uni tu, budak medik dengan budak dental masih fakulti dia dekat Shah Alam. Sekarang dah tak. Sekarang diorang dah fakulti dekat Sungai Buloh, dekat Ngah Hospital kan. Diorang tinggal dekat satu college ni lah. College yang I tak nak sebut college apa. Sembang-sembang kita macam, oh kita duduk college yang sama. Aku macam excited lah sebab aku asyik bergaul dengan budak fact sendiri je. Budak meskom ni semua. So bila aku jumpa budak-budak fact lain, of course aku excited. Aku tak tahu sebenarnya dia orang ke hantu. Aku memang yakin dia orang sebab perbualan tu memang, oh dia cerita sebab I kan ada asma. So dia cerita dekat I macam mana asma tu terjadi, macam mana you punya trachea, benda-benda medik ni lah. So I was like really into the conversation, and then we talk. Masa tu dah pukul 3 lebih lah, tengah pagi lah. Dia cakap dengan I macam, oh you nak stay lama lagi ke? You nak buat kerja lama lagi ke? Lepas tu I cakap, tak dah ngantuk nak balik lah kan. Tapi ini dia kata macam, oh we can walk together to the college. So the college like, dia tak dekat tak jauh, dia walkable. Tapi bila kau berjalan berkawan macam dia bearable lah. Sebab universiti tu berbukit tau. Nak balik college tu, dia cakap dengan I macam, my roommate tak ada lah malam ni kan. Dia cakap je tu sebab dekat library I told her my roommate masa tu orang, I tak ingat dia orang Tiroy ke orang Senawang, tapi dia selalu balik rumah lah. Tengah balik nak on the way balik college tu, dia cakap my roommate pun also tak ada lah. Dia kata kan macam, can I sleep at your room lah tonight kan. Dia cakap macam tu kan. Sembang dengan dia ni memang best gila. So aku macam okay, why not. Masa kita jalan balik tu, dia cakap dengan I macam, tiba-tiba dia buka conversation yang pelik lah. Dia cakap macam, oh you tahu tak, universiti kita ni dulu ada tapak kubur. Lepas tu aku macam tak tahu. Lepas tu dia cakap, okay, Shah Alam ni dulu banyak kelapa sawit, jadi banyak kubur lama lah benda semua. So conversation yang tadi ilmiah tu dah bertukar jadi conversation yang mistik tau. Dalam bilik tu dia start cerita. Dia cakap macam, you tahu tak, dekat uni ni sebenarnya, dekat fact budak medik, sebenarnya we have our own bilik mayat tau, simpan body parts sebab dia orang belajar benda semua kan. So benda ni aku tak tahu sahih ke tak. So maybe ada budak-budak medik kat sini boleh explain betul ke. Dalam bilik tu dia start cerita lah. Dia kata macam nanti dia mati, dia kata I want to donate my body to science, so people can study lah. Maksudnya instead of being buried, I nak donate my body to science lah. Budak-budak boleh study medik, boleh ni yang benda semua kan. So she lain macam amal jariah dia. Yeah, donate body to science tu. Lepas tu kan she start talking about autopsy semua tau. Proses-proses autopsy semua, which is macam not very pleasant lah. Conversation tu aku dah start macam apa benda ni kan, benda semua kan. I cakap dengan dia, oh okay, I nak tidur lah. Aku pun tidur macam biasa. So
aku tak silap aku tak lama, maybe dalam baru 15-20 minit macam tu dia gerak aku tau. Dia gerak aku, dia cakap macam, bangun kan. Dia cakap kan, do you want to see something? Dia cakap kan. Aku macam, apa kan? Lepas tu dia cakap, oh you pernah tengok tak perhimpunan tengah-tengah pagi kan? Dia cakap macam tu. Pasal dia cakap, perhimpunan apa? Dia kata macam, you follow me kan. Dia cakap macam tu kan. Oh by the way, rupa dia ni macam, dia macam Chinese sikit tau. Dia macam Chinese Malay macam tu, mix macam tu lah. Lepas tu dia cakap, okay, kalau you nak tahu, you follow me lah. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu macam, it's late already lah. Macam tidur dulu lah. Dia cakap dia nak pergi toilet. Dia minta teman. So aku macam, okay lah, aku faham perasaan nak pergi toilet malam takut dan semua. So aku bangun juga, aku teman dia. Suddenly, dia kata macam, follow me pergi macam bahagian koridor yang boleh nampak bawah. Boleh nampak ruang bawah tu. Situation tu very bizarre lah. Very bizarre yang macam apa benda yang berlaku ni tapi dah halang-halang aku ikut dia. Aku ikut je lah kan. Sebab aku macam really dah lah dengan ngantuk-ngantuk dia tu. So aku tak boleh brain apa yang berlaku. Lepas tu bila sampai dekat koridor yang kita boleh tengok bawah tu, dia cakap you close your eyes. Saya macam dah kenapa nak close eyes kan. Tapi weirdly aku tutup mata aku kan. Lepas tu dia kata you count to 3 kan. 1, 2, 3 yang semua kan. Dekat bawah tu macam ada betul dia cakap ada perhimpunan tapi bukan manusia. Like there's a lot of I don't know lah, macam the nearest reference maybe Pontianak lah kot. Dia yang seramnya sebab kita pandang bawah, diorang pandang kita. Aku macam, ush, apa ni kan? Apa salah benda ni? Lepas tu aku macam takut lah. Okay, at that time I want to hold dia punya tangan tau sebab aku dah takut macam tu. Babe, aku masih ingat lagi aku nak pegang tangan dia, tangan aku tembus. Ish, apa benda semua kan. Lepas tu dia cakap, tapi dia masih relax. Kira karakter dia sama. Dia cakap, okay, don't be afraid. You close your eyes again. And then count to 3, you open back. Lepas tu okay lah, aku buat lah benda semua Lepas tu dah tak ada. Perhimpunan yang bawah tu dah tak ada. Perhimpunan hantu tu dah tak ada. Lepas tu aku cakap lah, what is this ya? Benda kan? Macam tu, aku tanya dia. Lepas tu dia kata macam, don't worry. Dia kata, as medic student, I am not supposed to be afraid of ghosts. I'm just like, want to show you what is the experience of dealing with dead bodies. Dia kata macam tu. Yang ramai-ramai kat bawah tadi tu, not all rambut panjang lah, ada banyak lah. But the common thing is pakai baju putih lah semua. Itu yang apa aku ingat. Aku macam dah nervous gila. Lepas tu cakap dengan dia, I want to go back to the room lah. Benda semua kan. Tapi waktu tu aku cakap lah, can you go back to your room lah? Kan? Tanya dia balik lah. Boleh tak you pergi balik bilik you? Sebab macam aku dah takut. Lepas tu dia ni pun macam dah pelik. Aku dah macam, aku tinggalkan dia dekat situ koridor tu. Aku jalan, aku masuk bilik aku. At that time aku pasang lagu. Okay, aku pasang lagu, aku dengar apa benda sebenarnya tadi kan. Lepas tu masa aku berkalih, maksudnya mula aku menghadap dinding, masa aku berkalih badan, I saw her looking at the window. Maksudnya she was in my room tapi dia menghadap window. Masa tu aku cakap macam, what are you doing here? Lepas tu dia kata dengan aku tak kunci pintu. Wait, I am positive aku dah kunci pintu time tu kan. Dia ni memang pelik gila. Lepas tu at that time dia cakap, sorry lah, aku dah penat, tolong, I need to sleep, tolong get out of my room, apa semua. And then aku rasa aku baca ayat kursi macam tu je lah. Kali ni aku lock pintu tu, dah lock tombol, dah ada selak tu, aku tolak. Ni memang like literally aku tolak kursi meja kat situ. I just want to get this straight. Yang perempuan ni, dia manusia ke apa? Aku rasa dia manusia. I just cakap dengan dia, please leave me alone, dah jangan kacau, or else I will do something lah, benda semua. So dia respect benda tu. Tapi dia kata, okay lah, selama aku tinggal kat college tu, dia akan perhatikan aku lah. Aku cakap terus dengan dia, I do not wish to see you pun sekarang kan. Macam whatever you are right now, aku tak tahu apa benda kau, but I do not wish to see you again. Aku pernah cerita kat kawan aku budak dental, faculty dentistry ni. So aku cakap lah, macam budak medik perangai pelik macam ni je. Dia kata, tapi kawan aku dengar dia cakap, aku rasa yang kau jumpa tu bukan orang tu. Pelik kan. Sebelum kita mulakan story dengan Hanan ni, Haze nak tunjuk kat Hanan satu video viral. Dia video viral kat TikTok tau. Dah masuk Islam belum ni? Nak ikut apa? Aduh, situ. Aduh, nak masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Doa, bagi salam. Assalamualaikum.
belakang. Sekejap. Belakang. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sudahlah, cakap terima kasih tau. Sama-sama. Mama yang nak cakap terima kasih. Aku dah cakap. Diam. Kat situ situasi dia adalah macam perempuan tu kena rasuk banyak. Kalau you dengar dia tadi pesakit tu cakap macam belakang. Jangan berterima kasih, ramai lagi ni kat belakang macam tu. So banyaklah komen-komen orang dekat TikTok, dia bercampur lah. Dia dalam pada takut tu dia bercampur dengan perasaan yang macam alah comelnya. Comel tu bukanlah benda tu comel, bukanlah akak tu comel keadaan sakit macam tu, tidak. Comel daripada segi kita jarang dengar jin comel, perangai macam tu. Apa komen you, Hanan? Actually suara-suara yang macam tu, suara kecil mengejek-ngejek tu, itu pun I pernah encounter juga. So benda tu memang ada, dan sebab aku pernah encounter, aku rasa, so aku tahu benda tu seram sebenarnya. Kalau aku hanya tengok akak tu seorang, aku akan takut. Sebab tadi pun aku dah meremang lah tengok dia. Kalau korang tengok episod bersama dengan Shida, mungkin itulah agaknya perasaan. Sebab Shida pernah kena rasuk dengan lebih daripada satu kan. So Hanan, kita teruskan dengan story Hanan yang kedua. Okay, aku dulu study dekat Shah Alam. Lepas tu library dekat Shah Alam tu, masa zaman aku buka 24 jam tau. Dekat dengan library tu ada foyer yang kita orang selalu berlatih teater, budak tari berlatih tari, macam-macam lah. So at that time aku nak shoot aku punya very first short film tau dengan kawan-kawan. Sebelum kita shoot, kita memang ada rehearsal dulu. Sebab kita nak buat cerita pasal lift pula. Ada scene lift lah. Ni recorded lah, ni record untuk video lah ni. Untuk shoot lah. Video untuk assignment lah. Dia bukan assignment. Kita nak submit kita punya short film to some sort of competition lah. Kita memang shoot dekat university juga. Maksudnya nanti lift yang kita nak guna dekat bangunan lain. Tapi kita rehearse kat situ sebab situ memang tempat orang berlatih benda semua lah. Tapi kita nak rehearse tu, kita rehearse bila dah tak ada orang lah, supaya kita boleh guna lift tu dengan selesa lah. Bangunan lift yang kita nak guna untuk masa rehearsal ni adalah, kita panggil tempat tu menara. Menara ni dia adalah sebuah bangunan lama di atas bukit tau. So aku ada beberapa kelas dekat menara. Menara ni dia macam angker sikit lah, menakutkan sikit lah. Kat menara ni ada urban legend. So dari aku SEM 1, aku dengar cerita from senior, ada seorang lecturer pun cerita kan, lecturer muda ni dia cerita. Urban legend yang berlegar dekat menara tu, dulu ada seorang staff mati bunuh diri tau kat situ. Siapa orang-orang bertuah akan jumpa dia. Sebab staff ni, contoh lecturer balik lambat ke, student habis lambat kerja ke apa semua, dia akan datang tegur. Tu urban legend yang berlegar lah. So cerita pasal benda ni, yang dikatakan nama orang ni, nama staff lama ni Osman tau. Dari aku SEM 1 aku dah terdengar lah, ada beberapa orang dah terjumpa Osman ni kan. Memang bernasib baik lah benda semua. Osman ni dia tak akan reveal diri dia sebagai hantu. Dia akan buat sembang biasa macam kau, bila dah ni macam dia hantu rupanya macam tu kan. Masa aku shoot benda, kita orang nak rehearsal lift ni, aku langsung tak terfikir pasal Osman ni benda semua tau. Sebab masa tu aku dah ujung-ujung SEM lah. Satu hari masa aku di SEM 3, lepas habis rehearsal teater, aku dengan beberapa orang kawan, ada seorang lelaki, 3 perempuan tak silap. Kita orang saja naik lift menara tu. Tak ada kerja, student kan, sebab dia orang ni nak naik benda semua. So at that time aku macam, serius lah nak naik malam kan. Lepas tu dia kata, jom lah test jantung kan benda semua. So kita orang naik. Kita orang pergi kat tingkat ni dia konti radio tau. So kita orang pergi kat situ, lepas tu ada seorang kawan aku, member aku yang lelaki ni, dia nak pergi toilet pula. Dia ingat di toilet, jadi dia minta semua orang teman lah tunggu kat luar kan. Tengah dia orang ni semua, teman dia, aku macam duduk kat tepi macam tu, tiba-tiba nampak janitor tau. Janitor, dia bukan janitor, dia macam staff catering. Tolak dia punya card, tolak, lepas tu dia tegur. Buat apa kat sini? Kita orang baru habis ada hal tadi, ada kerja, ada latihan kat bawah tadi. Saja je kan. Lepas tu cakap, korang jangan main-main lah kat atas ni kan. Kau jumpa benda pelik-pelik kan. Dia cakap macam tu lah. Perempuan tau, kira makcik lah. Lepas tu aku nampak lah, dia macam ada catering punya dish benda semua. Lepas tu ada satu classroom kat situ memang macam baru lepas event tau. So logically dia just clearkan benda tu lah. Dan dia bagi warning kat kita jangan main kat atas tu. So kita pun turun. Dan cerita tu habis di situ. Tibalah ke last time aku buat short film dengan kawan-kawan. So kita nak rehearse. Waktu kita rehearse scene lift tu, aku dan 2 orang kawan, 2 orang member aku dalam lift, lagi 2 dekat luar tau. Kita nak tengok scene pintu lift terbuka, something like that. Masa pintu lift tu dah terbuka, member aku yang seorang dengan aku dalam ni, dia sempat keluar. Tapi kira macam secara logiknya pintu buka, okey lah kau boleh keluar. Aku tak sempat keluar, lift tu tutup balik. Dah lah tutup balik. Lepas tu dia naik atas.
So dia naik atas, aku nervous gila sebab maksudnya kalau lift tu naik atas balik maksudnya apa? Ada orang tekan kan. Waktu kat luar tu kawan aku 3 orang, members aku 3 orang yang lelaki aku nampak time tu Zul dengan kawan aku Mirul ni dia gelak Ada seorang je member aku yang lain ni, budak law ni, dia macam nervous. So aku dah naik atas, lift tu gelap, di luarnya gelap, dalam ni aku cuba tutup pintu tu tak nak tutup, aku keluar dan ada orang sergah bahu. Woi macam tu pegang bahu aku macam takut gila. Aku pasal lampu terbuka, lepas tu ada seorang middle age staff ni dia pakai macam baju kemeja biasa, seluar slack, tak menakutkan pula, rupa orang. Lepas tu dia tanya, buat apa kat sini malam-malam? Dia tanya macam tu Saya nak turun tapi lift ni tak boleh tutup. Dia tanya buat apa malam-malam kat sini? Tak, tadi kita orang ada nak guna lift juga tadi, saja nak shoot something lah. Lepas tu tiba-tiba lift tu ternaik, saya ternaik seorang, ni saya nak turun balik kawan saya dekat bawah. Lepas tu dia kata lah, selalu juga jumpa student malam-malam kadang-kadang suka merayau kat sini kan. Sebaiknya tak payahlah ya. Dia kata okey mari kita turun sama-sama. Dia kata sebab saya pun nak turun ni. Okey lah, fine lah, jomlah kita turun sama-sama. Tapi lift tu tak boleh tutup masih tak boleh tutup lagi. Lepas tu dia cakap dengan aku, nak tak kita turun tangga? Tingkat tu seingat aku tingkat 13, 14 macam tu Mampuslah, memang tidak lah. Kalau aku memang aku tunggu je lift tu kejap. Dah lah masa dia kata nak tak turun tangga, lampu gelap balik. Lampu tu tutup balik. Aku dah takut dah benda semua kan. Lepas tu dia gelak, tapi gelak manusia, gelak biasa. Dia kata, jangan takut, benda ni biasa. Dia kata, biasalah kan, biasalah lampu centralized, something like that Dia cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, tak apa saya try lagi lift ni. Kalau lift ni tak boleh, saya pergi lift ujung. Waktu yang I cakap macam tu, I try lagi sekali, Alhamdulillah pintu lift tu dah boleh tutup. Lepas tu lift pun turun, drag kan. Tengah turun tu, sembang dia kata tak takut ke naik seorang-seorang malam ni semua kan. Lepas tu dia cakap lah, takut lah, tapi ni lift dah bergerak okey lah benda semua. Lepas tu dia cakap kita sebenarnya Dik pernah jumpa tau Dik. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu aku dah macam, bila aku jumpa kau kan? Bila saya jumpa Encik Dia tak ada, tahun lepas kot. Awak naik dengan kawan-kawan awak, ingat tak ada seorang kawan awak ni nak pergi toilet? Waktu tu saya tak macam ni lah, waktu tu saya macam perempuan gitu. Waktu tu memori yang aku jumpa orang caterer tu memang terus macam shit dia ni kan. Sebab aku dengar macam Osman ni dia boleh lupa macam-macam ada orang jumpa dia staff yang macam ni lah benda semua kan. Waktu tu aku dah nervous Lepas tu lift tu masih turun lambat-lambat Lepas tu dia cakap so kita pernah jumpa sebenarnya, dia kata kan. Tapi jangan takut, saya tak buat apa-apa. Saya macam ni lah, tegur-tegur kadang-kadang. Siapa yang nampak lah, tak nampak dah lah. Dia cakap kan, macam aku takkan buat apa-apa. Aku dah tak pandang dia Dia cakap aku nak bagi tahu kau satu benda je, aku nak tinggal pesan. Dia kata kan, kau tolong bagi tahu semua orang ni, nama aku bukan Osman, nama aku Johan. Dia kata jangan salah panggil nama aku kan. Aku dah 50 tahun kat sini, dia kata kan. Lepas dia cakap tu, dia dah tak ada kat sebelah aku, and then aku dah sampai bawah So members aku macam okey ni semua kan. Dia orang menganjing-anjing dulu benda semua kan. So dia orang cakap okey risau Tapi benda tu bagi dia orang berlaku sangat sekejap. Maksudnya aku kat atas tu kejap je aku turun. Tapi bagi aku sempat ada conversation dengan dia ni semua. Walaupun dia hantu baik, kira hantu baik, dia tak menakutkan kita apa semua. Tapi macam untuk bercakap dengan dia dan dia pergi bagi tahu siapa nama dia tu, bagi aku macam that's the epic punya part Dia sebenarnya ada tau explanation kenapa bahagian yang kau rasa lama bagi kau tapi kejap bagi orang lain tu. Dia sama situasi dengan kalau kau accident. Kalau kau accident, contohnya kereta terbalik lah, benda lah apa semua kan. Moment tu dia rasa perlahan dan slow-mo bagi orang yang sedang mengalami trauma tersebut in comparison kepada orang lain yang sedang melihat benda tu. Ada banyak explanation lah. So dia fight and flight punya perasaan. Fight or flight tu maksudnya sama ada kau pilih untuk berlawan ataupun kau larikan diri dalam situasi macam tu. So bila otak kita ni ada situasi fight or flight, dia memang ada slow down supaya kita boleh memberi tindakan refleksi kepada badan dan juga situasi kepada apa yang berlaku. Brain kau dalam keadaan yang panik ataupun keadaan yang macam tu, otak kau akan ekstra lebih bekerja. Terima kasih kepada anda semua yang setia menonton Uncle Sister dan juga YouTube channel saya. Sampai kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.